Oke guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton video ini. Selamat datang ke blog amirnawi.com. Dan hari ini aku nak kongsikan dengan korang semua mengenai mesej-mesej yang telah dihantar oleh Majlis Keselamatan Negara kepada kita semua rakyat Malaysia. Semenjak PKP, tak kisahlah PKP, PKPB, PKP lah sendiri kan. So dah berapa bulan dah semenjak Mac hari itu. So kita semua, saya yakin kita semua berada dalam keadaan yang sedikit berbeza sebelum pandemik ini melanda. So saya juga tidak terkecuali. Jadi kita teruskan hidup kita ni. So kita berdoa semoga apa yang berlaku ini memberi hikmah kepada kita, dan kita jaga kita dan pastikan segala SOP yang ditetapkan kita turuti, dan semoga jangkitan wabak ini dapat dihentikan dan kita dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Okey, baiklah, dalam video kali ini sebenarnya saya nak kongsikan dengan korang mesej-mesej yang telah disampaikan oleh MKN kepada kita semua, so that kita recap balik apa yang MKN telah hantar kepada kita, peringatan-peringatan yang sebenarnya bagi saya agak berguna untuk kita semua. So jom. Okey, hari ini 5 November So mesej-mesej ni dihantar oleh MKN semenjak PKP dilaksanakan sehinggalah pada hari ini. Okey guys. Jadi kita tengok apa yang telah mereka hantarkan kepada kita. Okey, semenjak 20 Mac 2020, MKN telah menghantar mesej pertama kepada saya, dan saya yakin ia juga dihantar kepada semua rakyat Malaysia yang lain. Okey guys, ATM akan membantu PDRM untuk menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan dalam membasmi penularan wabak COVID-19 mulai Ahad 22 Mac 2020 jam 12.01 pagi. Dan pada 21 Mac peringatan peringatan jika ada keperluan untuk membeli barangan keperluan ubat-ubatan, hanya seorang wakil atau ketua keluarga sahaja dibenarkan keluar dari rumah. Pada 22 Mac, gambar-gambar yang tular memaparkan kereta perisai ATM di atas jalan raya adalah berita palsu yang bertujuan menimbulkan keresahan pihak awam. Pada 23 Mac, 500 juta diperuntukkan tambahan akan disalurkan kepada Kementerian Kesihatan untuk pembelian peralatan perubatan bagi usaha menangani COVID-19. Pada 24 Mac, tindakan tegas akan diambil oleh MCMC dan PDRM untuk mengekang berita palsu mengenai wabak COVID-19. Jangan menyebarkan berita yang belum ditentusahkan. Pada 25 Mac, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Rakyat diminta bersabar dan patuh arahan kerajaan demi keselamatan diri dan keluarga. Pada 25 Mac, Kerajaan Umum Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Bank penyusulan semula bagi kad kredit dan pinjaman korporat bagi meringankan beban rakyat. Rujuk www.bnm.gov.my. Pada 26 Mac, KPDN HCP menjamin bekalan makanan untuk rakyat di negara ini adalah mencukupi. Berbelanjalah mengikut keperluan dan jaga jarak sosial ketika membeli. Pada 26 Mac, dua kali, KPDN HCP akan mengambil tindakan tegas jika terdapat peniaga yang melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Kawalan Harga Anti Pencatutan 2011. Pada 27 Mac, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengumumkan pakej rangsangan ekonomi 2020 pada jam 3 petang ini. Tiada golongan yang akan tercicir. Dan 29 Ogos, lamanya gap. Ataupun aku dah delete. Perutusan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai pelanjutan PKPP. Rujuk link yang terpapar. Lepas tu pada 3 September, kerap basuh tangan anda dengan air dan sabun. Amalan membasuh tangan dapat membasmi kuman dan mencegah penyakit termasuk jangkitan COVID-19. Pada 3 September juga, tangan adalah anggota badan yang paling kerap menyentuh permukaan dan terdedah kepada kuman. Oleh itu, keraplah membasuh tangan dengan air dan sabun. Pada 10 September, tetamu yang menghadiri majlis akad nikah di Bukit Indera Muda
Bukit Mertajam pada 29 Ogos 2020 diminta menghubungi pejabat kesihatan SPT di talian 0453978884. Dan pada 10 September juga, amalkan disiplin kendiri di tempat kerja, elak aktiviti berkumpulan, amal penjarakan fizikal dan pakai pelitup muka. Mandi sejurus pulang ke rumah. Pada 22 September, jaga jarak fizikal paling kurang 1 meter. Risiko jangkitan COVID-19 lebih tinggi apabila seseorang batuk, bersin atau bercakap dalam jarak dekat. Pada 23 September, sentiasa waspada dan amalkan kawalan kendiri secara ketat terutama di kawasan sesak dan sempit. Cegah penularan COVID-19. Elak bersentuhan termasuk melagakan anggota badan ketika bersua. Hanya letak tangan di dada, tanda hormat sebagai ganti bersalaman. Trend melagakan penumbuk atau fist bump ketika berjumpa perlu dielakkan untuk mengurangkan risiko penularan COVID-19. Pada 27 September pula, bermula 27 September 2020 sehingga 10 Oktober 2020, aktiviti saringan dan ujian akan dijalankan kepada individu yang baru tiba dari Sabah di semua pintu masuk domestik dan antarabangsa. Pada 27 September juga, individu tiba dari Sabah mulai 27 September wajib menggunakan aplikasi MySejahtera, jalani saringan dan ujian COVID-19 serta perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah. Pada 2 Oktober, jangan sebar berita palsu melalui media sosial atau aplikasi seperti WhatsApp kerana ia akan menyebabkan panik dan boleh menggugat keselamatan negara. Pada 2 Oktober juga, ada 3 mesej pada 2 Oktober. Marilah kita sama-sama tingkatkan kesedaran dengan hanya menyebarkan berita atau info yang sahih dan benar. Jangan sebar berita palsu. Marilah kita sama-sama tingkatkan kesedaran dengan hanya menyebarkan berita atau info yang sahih dan benar. Jangan sebar berita palsu. Mesej yang sama. Okey, pada 7 Oktober, individu bergejala yang tiba dari Sabah sejak 20 hingga 26 September wajib menjalani ujian COVID-19. Pada 7 Oktober juga, kita belum menang. Kita patuhi SOP dan amalkan kawalan kendiri seiring norma baru bagi memutuskan rantaian COVID-19. Pada 8 Oktober terdapat 2 mesej iaitu elakkan 3S, kawasan sesak, tempat sempit dan sembang dekat. Amalkan penjarakan fizikal dan pakai pelitup muka. Tiada PKP atau total lockdown. Pelaksanaan PKPD bersasar hanya di kawasan merah yang mempunyai COVID-19 tinggi. Pada 9 Oktober, Sekretariat Retas Negeri Sabah dengan Semenanjung, Sarawak dan Labuan berkuat kuasa mulai jam 12.01 tengah malam dan malam 12 hingga 25 Oktober 2020. Pada 11 Oktober, kontak rapat individu bersemuka dengan kes positif pada jarak kurang 1 meter dan kontak fizikal dengan kes positif dalam tempoh 14 hari dari tarikh jangkitan. Dan pada 11 Oktober juga, semak garis panduan KKM bagi menangani pelbagai kriteria yang melibatkan COVID-19 di pautan yang tersebut. Pada 12 Oktober terdapat 2 mesej yang dihantar. PKPB di seluruh negeri Sabah berkuat kuasa jam 12.01 tengah malam ini sehingga 26 Oktober 2020. Patuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Rujuk www.mkn.gov.my. PKPB di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya berkuat kuasa jam 12.01 tengah malam 14 hingga 27 Oktober 2020. Patuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Pada 15 Oktober, rakyat terutama di kawasan PKPB dinasihat bertenang dan tidak membuat pembelian panik. KPDN-HCP menjamin barang keperluan utama dan makanan adalah mencukupi. 15 Oktober juga, rakyat digalakkan membeli secara atas talian untuk mengurangkan
pergerakan fizikal ke premis perniagaan bagi memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Pada 17 Oktober, konsep pembudayaan norma baru CAPP cegah, amalkan, patuhi, pantau. Bersama kita melandaikan lengkuk dan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Pada 17 Oktober juga, perangi COVID-19, amalkan CAPP, cegah dari awal, amal norma baru, patuhi SOP, pantau status kesihatan sentiasa. Pada 21 Oktober, mulai 22 Oktober hingga tamat PKPB di Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan Selangor dan Sabah, pekerja sektor awam dan swasta tidak perlu ke pejabat. Sebaliknya, hanya work from home. Pada 21 Oktober juga, bagi pekerja di zon merah yang perlu ke tempat kerja, mesti jalani saringan dan ujian COVID-19 dan dapatkan surat pelepasan perjalanan daripada majikan. Pada 22 Oktober, susulan arahan work from home di kawasan PKPB, pekerja dan majikan dinasihatkan untuk merujuk surat edaran JPA bagi sektor awam dan lamang sesawan MITI bagi sektor swasta. Pada 22 Oktober, selain daripada sektor awam dan swasta, lain-lain sektor ekonomi tidak formal boleh beroperasi seperti biasa. Saya ulang, selain daripada sektor awam dan swasta, lain-lain sektor ekonomi tidak formal boleh beroperasi seperti biasa di kawasan PKPB berdasarkan SOP sedia ada. Dan pada Sabtu lepas, jika tiada urusan di luar, duduklah di rumah dalam tempoh 2 minggu ini untuk kita membantu negara memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan Sabtu juga, jika ada keperluan di luar rumah, patuhi SOP dan nasihat KKM. Langkah pencegahan adalah vaksin terbaik buat kita dan keluarga daripada jangkitan COVID-19. Dan pada Isnin lalu, pakai pelitup muka dengan betul. Jangan letak di bawah dagu. Pelitup muka adalah perisai diri dan ianya tidak berkesan jika anda pakai di dagu. Pada Isnin juga, cegah COVID-19, suhu normal bagi manusia adalah antara 36 hingga 37.5 darjah Celsius. Suhu melebihi 37.5 darjah Celsius dikira demam. Dan mesej semalam, terdapat 2 mesej yang diterima. Lakukan saringan suhu dan imbas kod QR MySejahtera atau catat butiran diri dalam buku rekod setiap kali mengunjungi premis. Sebagai pemilik premis, pastikan anda ada ketiga-tiga perkara ini: menyukat suhu, buku rekod kehadiran dan kod QR MySejahtera. Dan pada hari ini pula, mesej yang dihantar adalah beri kerjasama dan patuhi SOP. Jika semua patuh, kita boleh melandaikan lengkung COVID-19 dan menurunkan kadar R0 kurang daripada 1.0. Okey, setakat hari ini 5 November 2020, ini adalah antara mesej-mesej yang dihantar oleh pihak MKN kepada kita semua. Sesungguhnya kita mampu untuk menghentikan ataupun melandaikan lengkung bagi COVID-19 ini. Bersama kita boleh, kita jaga kita. Dan untuk anda yang belum subscribe, share dan juga like video saya, I hope you can do so. Dan juga belum subscribe itu, jangan lupa untuk subscribe. Dan insyaAllah saya akan share banyak lagi perkara-perkara menarik untuk anda semua. Dan dengan itu, cukuplah sahaja video untuk saya pada kali ini. Dan semoga kita berjumpa lagi untuk video-video yang seterusnya. Jangan lupa like dan share, subscribe juga, okey? Bye-bye. Assalamualaikum.